Salam sejahtera, ini Inspirasi TVS dan saya Harry Francis. Kita mulakan dengan laporan ini. Kurang dari 2 minggu, kita akan menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun 2021. Namun, dengan keadaan pandemik COVID-19 yang melanda negara, dikhawatiri akan memadamkan semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Tetapi bagi belia di Sibu, semangat itu tidak harus luntur dan harus sentiasa dipupuk. Kata mereka, tiada sambutan secara besar-besaran tidak bermakna semangat patriotik harus dikorbankan. Inilah masanya untuk rakyat Malaysia menghargai jasa para pejuang kemerdekaan. Sebab semangat patriotik merupakan nadi kepada kebebasan, kemerdekaan dan kemajuan sebuah negara. Kurangnya semangat patriotik dalam kalangan rakyat akan membawa kepada perpecahan. Jadi patriotik itu bukan sekadar semangat. Kita harus hargai jasa pejuang tokoh-tokoh dulu sebab dengan perjuangan sidaknya kita dapat mencapai kemerdekaan dan kebebasan pada hari itu. Bagi Amrizan Muhammad Mahrin pula, kemerdekaan yang dikecapi adalah melalui fasa perjuangan yang agak lama. Justru semangat patriotisme harus ditunjukkan oleh semua lapisan masyarakat. Ia boleh dizahirkan dengan berusaha membangunkan serta memajukan negara di samping bersama-sama membendung pandemik COVID-19. Kemerdekaan yang kita kecapi masa itu bukan kita dapat dalam masa singkat lah. Sebaliknya dalam perjuangan sehingga tumpahan darah. Dalam keadaan kini itu masa COVID-19 pun kita harus pupuk semangat patriotik. Politik dan sebuah keamanan yang kita rasa kini seharusnya menjadi pendorong kepada setiap rakyat yang cintakan negara untuk bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh bagi membangun dan memajukan negara kita, termasuklah bersama-sama berjuang melawan penyakit COVID-19. Hobi berbasikal adalah sesuatu yang biasa kita dengar. Namun, ia menjadi agak luar biasa apabila seorang warga emas berhasrat untuk melakukan kayuhan solo dari Kuching hingga ke Miri. Muhammad Daud Paradi berusia 76 tahun berhasrat melakukannya sempena bulan kemerdekaan pada tahun ini. Dikabarkan, Muhammad Daud yang lebih mesra dengan panggilan Johnny Merdeka sudah memulakan kayuhannya dari Kuching pada 10 Ogos yang lalu. Ketika ditemui di Sibu, Johnny berkata dia mengambil masa selama 5 hari untuk mengayuh basikal dari Kuching ke Sibu. Johnny akan meneruskan kayuhannya ke Miri selepas dia berehat seketika di Sibu. Pada 10 hari bulan, saya berbasikal dari Kuching tujuan ke Miri menyambut Hari Merdeka. Saya mengharumkan nama Sarawak walaupun saya orang Sabah, tapi saya berbakat menyambut Hari Merdeka walaupun saya terlambat. Walaupun sudah habis Hari Merdeka, tetap saya berjalan. Karena saya semangat kuat. Menurut Johnny, ini merupakan kayuhan keduanya. Pada tahun lepas, Johnny mengambil masa selama 19 hari untuk sampai ke Miri. Saya berkayu dari Kuching, saya sampai Semunjan, satu malam. Semunjan, habis itu saya terus lagi pergi, saya tinggal di Merudam. Sudah itu, saya tinggal lagi di Belading. Habis itu saya ke Pusak, sudah di Pusak ke Seratu. Sudah di Seratu, saya masuk Serikai. Sudah Bintangul, saya teruskan perjalanan saya ke Sibu. Sepanjang kayuhannya dari Kuching, sudah semesti ada sahaja dugaan yang dihadapi. Malah, dia juga keletihan. Namun semangat patriotisme yang ada dalam dirinya menguatkannya untuk meneruskan kayuhan. Cabaran saya kali ini berbasikal ke Miri adalah bukit bangunan sama bukit Bangkau. Terpaksa saya tolak basikal. Bagi Johnny, usianya tidak menjadi penghalang untuknya meneruskan kayuhan solo.
Pengurusan masa tatkala pandemik COVID-19 melanda negara, antara fokus utama diberikan lebih-lebih lagi kepada ibu bapa yang bekerja. Menggalas peranan ketika bekerja dari rumah, BDR, dan juga memantau pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, antara tanggungjawab yang cukup besar untuk dipikul. Bagaimanapun, pengurusan masa yang bijak harus diadaptasikan agar proses BDR dan PDPR anak-anak tidak memberi bebanan yang berat serta kesihatan mental yang konsisten sihat. Norafini Abdul Wahab terpaksa bekerja dari rumah dan pada masa yang sama turut memantau anak-anaknya yang mengikuti kelas online. Dalam keadaan begini, Norafini mengakui beliau mendepani cabaran untuk menguruskan masa dengan baik. Namun baginya, dalam hal sedemikian, majikan memainkan peranan yang penting agar tumpuan dapat diberikan dalam mengurus anak-anak dan bekerja dari rumah. Okay, in this aspect, I think majikan memainkan peranan yang sangat penting. So far, majikan saya sangat memahami kalau ada apa-apa urusan, baru saya turun ke office. So far, semuanya online. Anak-anak pun okey sebab anak yang sulung dah masuk Form 4 pun dah cukup matang untuk handling adik-adik. Fokus utamanya sentiasa diberikan kepada anak-anaknya agar mereka memberi tumpuan ketika mengikuti proses PDPR. Okey, untuk bilik pembelajaran, kita kumpulkan semua anak-anak dalam satu bilik. Kemudian daripada situ kita dapat pantau. Kalau diletakkan dalam bilik yang berbeza, mungkin agak susah. Seperti saya dan suami, kita lebih banyak encourage anak-anak untuk buat aktiviti di luar. Contoh swimming, such thing. Bagi Siti Hasmah Rahman pula, cabaran daripada norma baharu ini adalah apabila anaknya kurang berminat untuk mengikuti kelas dalam talian. Sometimes cabarannya adalah bila yang biasalah bila anak kecil ya, yang seorangnya memangnya jarang masuk kelas tapi macam olah manual pun lah. Sebab ada juga kita kata orang slow talk lah, kita nanya ngenya, okey, kena kita masuk kelas online. So memang adalah because bezanya dekat sekolah ada jumpa cikgu berdepan, then ada kawan-kawan. Ialah cabaran kita bila berhadapan dengan kata orang memiak yang macam ni nama dah, yang susah nak terima adapt dengan norma baru. Namun, beliau dan suami mengambil inisiatif untuk menyediakan satu ruang WhatsApp bersama guru bagi memantau aktiviti pembelajaran anak-anak. Tujuannya untuk memastikan anak-anak mereka mendapat motivasi agar tidak terganggu sepanjang PDPR. Baik, sekian sahaja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Harry Francis. Salam hormat dan selamat malam.